Malaysia lahirnya sebuah cinta. Dan pastinya saudara, saya mengikuti Twitter yang amat berhormat Perdana Menteri dalam tempoh 5 minit yang lalu. Tweet yang diberikan, saya dalam perjalanan ke KL untuk sampaikan amanat Merdeka 57. Ikuti siaran langsung ucapan saya di semua saluran utama sebentar nanti. Itu tweet kira-kira 5 minit yang lalu. Dan 4 jam sebelum itu, yang amat berhormat Perdana Menteri juga memuat naik tweetnya, laungan Merdeka selama 57 tahun ini mengingatkan kita tentang segala rintangan yang kita hadapi demi mencapai perpaduan. Segalanya tentang perpaduan. Jadi bercakap tentang perpaduan ini juga, usaha untuk mencapai perpaduan telah pun dimulakan sejak sebelum merdeka atas nama Tanah Melayu lagi, di mana pada tahun 1949 satu jawatankuasa hubungan antara kaum CRC juga telah pun diwujudkan bagi memastikan usaha menyatukan rakyat Tanah Melayu pada ketika itu menjadi permulaan kepada usaha penyatu paduan dan menjadikan sebuah negara. Tanpa penyatu paduan rakyatnya, sesuatu negara itu mustahil dapat diwujudkan. Dan menelusuri juga tentang tema-tema sambutan kemerdekaan, juga kerap kali sebenarnya intipati tema yang dibawakan berkait rapat dengan perpaduan. Malah jika kita kaitkan dengan tweet 4 jam yang lalu oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri juga masih lagi menyatakan tentang perpaduan. Jadi untuk sementara kita menantikan detik amanat merdeka oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri, yang mana ini juga merupakan satu kelainan di mana sebelum ini perutusan adalah dalam bentuk rakaman, namun pendekatan yang diambil oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri pada tahun ini ianya akan disampaikan secara langsung dari Matic Kuala Lumpur ataupun daripada Pusat Pelancongan Malaysia di Dewan Tengku Abdul Rahman Matic Kuala Lumpur. Jadi sementara menanti detik itu, bersama saya di studio ialah Profesor Dato' Wira Dr. Abdul Latif Abu Bakar, Ahli Jawatankuasa Kluster Sejarah, Warisan dan Sosial Budaya Majlis Profesor Negara, yang juga Ketua Satu Gabungan Penulis Nasional Malaysia, GAPENA, dan juga Pengarah Peradaban Melayu daripada UPSI. Jadi terima kasih Prof. Jadi Prof, peringkat awal tadi juga saya telah berkongsi sedikit sebanyak tentang perjalanan untuk penyatu paduan. Sekarang dah bermula pada 1949, lama dulu sebelum merdeka lagi. Namun ada juga yang menyatakan ianya masih belum berbekas. Namun kalau kita perhatikan juga dengan perlembagaan persekutuan juga telah termaktub segalanya. Kenapa ia masih belum berbekas di dalam hati, jiwa, roh sanubari 30 juta rakyat Malaysia? Yang penting saya gunakan istilah tak ada penghayatan. Perpaduan kesatuan negara bangsa atau mewujudkan negara bangsa Malaysia ini berteraskan kepada perlembagaan dan hukum negara. Tapi sejauh manakah rakyat kita berbuat demikian? Sebab itu saya rasa dalam hal ini penghayatan kita kepada negara dan untuk membina satu jati diri, kekuatan jati diri kebangsaan amat kurang. Bila ada jati diri kebangsaan, maka rasa cinta pada negara, patriotik, saya rasa ini pun kurang. Jadi adalah menjadi cabaran kepada kita, kerajaan sekarang, supaya dapat memikirkan satu gagasan jati diri kebangsaan ini. Dan juga patriotik pada negara ini, gabungan ini sebagai gagasan yang penting untuk kita realisasikan dan untuk kita mantapkan lagi perpaduan kita. Sebab itu Majlis Profesor Negara telah mengadakan Convention Penyatu Paduan Nasional. Jadi kita telah membuat resolusi pandangan dan cadangan ini. Kerajaan kita sebagai pemikir negara meminta kerajaan agar memantapkan usaha penyatuan ini, bukan dari konteks penghayatan. Kita kenal, kita faham, kita hayati, kita sebarkan perpaduan ini di kalangan setiap rakyat Malaysia berdasarkan kepada perlembagaan, rukun negara. Misalnya kita nak jati diri kebangsaan ini, pastikan setiap rakyat ini menghormati perlembagaan, menghormati raja, mendaulatkan bahasa Melayu, menghormati hak istimewa orang Melayu dan semua kaum. Ini sangat penting. Tapi ini dicabar dengan semangat liberalisme, fahaman hak asasi cara barat yang bercanggah dengan undang-undang dan perlembagaan kita. Jadi kita selalu melihat biarlah kita bebas, kita bebas seperti barat dan sebagainya, ideologi fahaman ini. Ini yang saya rasa selalu berada di kalangan rakyat kita, sebagian besar rakyat kita. Jadi saya kata kena satu usaha yang besar. Saya rasa mungkin melalui bajet misalnya Datuk akan datang, peruntukan untuk penyatu paduan kebangsaan ini
perlu perpaduan disediakan. kaum, hormat menghormati, supaya diperuntukkan kepada kerajaan, kepada yayasan warisan negara, dan yang paling penting jangan lupa kepada NGO yang boleh bersama-sama dengan kerajaan, dan jangan dipolitikingkan benda ini. Jadi saya bagi pihak Majlis Profesor Negara melihat perkara ini serius, supaya kita dapat bersama-sama dengan kerajaan membina negara bangsa yang bersatu padu, kukuh dan kuat. Ini slogan yang selalu dilaung-laungkan, tapi tak ada penghayatan. Okey. Bila tak ada penghayatan, bagaimana nak laksanakan? Dia mesti melalui satu sistem pendidikan yang kukuh dan kuat. Yang kedua, pihak kerajaan pula, perkhidmatan awam dan sebagainya, kementerian-kementerian, pegawai-pegawainya kukuh. Yang ketiga, pihak swasta. Ini yang satu masalah yang kita dapati. Oleh kerana kita nak niaga, nak urus dagang dan sebagainya, kita terlampau liberal, tidak mengukuhkan perpaduan nasional kita. Misalnya orang datang ke sini mesti menghormati kita punya warisan budaya. Bahasa Melayu kena hormati dan sebagainya. Institusi geraja kena hormati. Jadi macam kita pergi negeri lain, kita tengok, kita kagum bagaimana mereka mempunyai kekuatan jati diri. Okey. Bahasa ibunda mereka kita digunakan, dijiwai dan sebagainya. Tapi kita, saya rasa masih longgar. Penghayatan tu masih tak ada. Okey, Longgar. Prof ada menyatakan soal penghayatan lebih daripada 5 kali perkataan penghayatan tu, dan kita kembalikan juga tentang doktrin prinsip rukun negara diwujudkan selepas peristiwa Berdaulah 1963. Malah rukun negara itu diangkat pada tahun 1970. Dah berapa tahun kemerdekaan negara. Penghayatan, kalau kita perhatikan penghayatan, kita berikrar rukun negara daripada peringkat sekolah rendah, walaupun Prof tadi nyatakan juga segalanya soal pendidikan Prof telah pun kongsikan dan juga telah pun membangkitkan Majlis Profesor Negara kepada pihak tertinggi. Penghayatan rukun negara itu sendiri yang saban kali dengan 5 prinsipnya, kepercayaan kepada Tuhan, telah pun kita ikrarkan, tapi penghayatannya jadi di mana punca mengapa jadi tak kurang jadi membekas? Membekas. Saya rasa dari segi undang-undang negara kita yang begitu, berbalik kepada undang-undang, pelaksanaan undang-undang yang begitu lemah. Tapi mengapa sehingga memerlukan undang-undang itu yang diletakkan pada hierarki teratas untuk memastikan soal perpaduan itu dapat diletak dalam sanubari? Undang-undang tu sebagai satu hukuman, panduan supaya kita jangan buat benda yang tak senonoh. Itu satu. Tapi di samping itu ialah sistem pendidikan kita. Jadi sebab tu sistem pendidikan memang mementingkan semuanya ni. Jati diri, patriotisme, cinta pada negara. Tetapi bagi saya banyak perkara-perkara yang berbentuk teori, teoretikal. Pelaksanaan, penghayatan kurang. Saya rasa saya seronok dengan beberapa negara jiran, Vietnam, Indonesia, pergi masuk kampung-kampung, baik khidmat kepada masyarakat. Yang kaya tolong yang miskin bersama-sama dengan orang kaya. Ini kena slogan yang patut kita perkukuhkan supaya kita dapat lahir satu masyarakat Malaysia, bangsa Malaysia yang kukuh dan bersatu padu. Jadi sekarang kita bila tengok dalam keadaan di negara kita, masih lagi walaupun kerajaan telah menganjurkan program-program penyatu paduan, perpaduan nasional dan sebagainya, tetapi ada pihak yang tak ambil berat. Kerana pihak-pihak swasta atau pihak satu kumpulan itu, dia mementingkan kepentingan dia saja. Misalnya satu contoh, kita tengok macam kita nak menunjukkan bahawa rasa cinta kita pada negara. Bila menjelang merdeka, kita kibarkan bendera di rumah, di pejabat, masa dalam di kereta dan sebagainya. Saya tengok, saya sekarang saya kecewa. Misalnya dalam di kawasan rumah saya barisan tu, saya seorang je yang masa bendera, yang lain tak ada. Mengapa? Bukan nak kasih percuma. Pernah saya kasih percuma bendera pun tak mau pasang. Beli pun tak. Padahal benda tu ala murah. Boleh beli. Tapi kerana sikap tak ada penghayatan pada negara, bahawa bendera tu tak penting. Ini menyebabkan... Tapi, okey, Prof, saya mencelah. Penghayatan tu mungkin tidak wujud kerana kita gagal untuk memahami apa yang terkandung terlebih dahulu dalam perlembagaan, dalam doktrin prinsip rukun negara itu sendiri, menyebabkan penghayatan tu tiada. Proses penghayatan ni mesti dilaksanakan ataupun dilaksanakan oleh pemimpin. Semua golongan pemimpin. Bila pemimpin lembik dan tak bersemangat, maka proses penghayatan kepada rakyat orang bawahnya pun habis, hancur. Sebab itu saya kata, semua falsafah Confucius mengatakan tiap-tiap orang ada bertanggungjawab. Bapa dengan anaknya, pemimpin dengan anak buah dan sebagainya. Begitu juga Islam menuntut supaya kita cinta kepada negara sebahagian daripada iman. Jadi penghayatan ini saya rasa
yang pertama sekali nak dilaksanakan oleh pemimpin. Pemimpin tu sendiri mesti betul kepimpinan melalui tauladan. Jadi pemimpin sendiri tidak mempunyai penghayatan ataupun menjalan gerakan kegiatan menghayati cinta pada negara, bendera dan sebagainya, macam mana rakyat nak buat. Jadi sebab itu saya kata dalam hal ini kita kena pastikan pemimpin itu sendiri yang mempunyai kekuatan yang istimewa dalam menghayati mewujudkan satu perpaduan bangsa dan negara. Okey. Baik, dalam hal ini saya mungkin nak menyanggah sedikitlah pendapat Prof. Kalau pemimpin, kita lihat sebenarnya pemimpin sedia ada ni, mereka kita lihat bersemangat. Tapi mungkin hanya segelintir lah. Kalau tadi Prof lebih menjuruskan kepada pemimpin, saya melihat pahaman-pahaman politik itu sendiri menyebabkan kita tersasar juga sebenarnya dari tujuan asal penyatuan nasional itu. Jadi sebab tu saya tengok pemimpin yang kita tengok yang berhia-hia betul pihak kerajaan. Itu sajalah. Tapi bila pembangkang, ini kadang-kadang kalau kita sokong pada parti barisan pula. Ini satu masalah. Yang kedua, kita dapati pemimpin pula, bukan kata pemimpin itu daripada kerajaan atau politik. Pemimpin keluarga, pemimpin kampung, pemimpin syarikat, NGO dan sebagainya tadi, mesti ada jiwa jati diri kebangsaan. Ini yang paling penting. Dan yang kedua, bila dah jati diri kebangsaan yang kuat, harmoni baik antara satu dan lain, memiliki kekuatan agama, maka cinta negara dia tu tetap kukuh dan kuat. Sekarang, jati diri itu amat longgar. Betul kita sembahyang 5 waktu. Orang lain menilaikan dia nilai murni. Tapi ada juga satu perkara yang benda yang dia tidak. Misalnya dia kuat pada agama tapi tak menghormati orang. Itu pun satu masalah. Jadi saya rasa benda ni adalah satu package, satu gabungan, iaitu membina perwatakan yang baik berdasarkan pada ajaran agama masing-masing. Yang kedua, menghormati undang-undang negara. Yang ketiga, menghormati dan cinta pada negara. Bila apa masalah negara misalnya, jangan kita buruk-burukkan negara. Ini banyak terjadi. Sebab itu saya kata ini tak ada patriotik. Dia memburuk-burukkan negara di luar negara. Dia pergi, bila pergi ke sana, ini satu kumpulan. Tetapi ada juga satu kumpulan bersatu kita demi Malaysia, satu Malaysia. Ada juga. Jadi sebab itu dalam bajet kita dan perancangan kerajaan, dan mungkin Majlis Profesor dapat memainkan peran penting bersama-sama NGO supaya kita pandang serius. Yang pertama dalam sistem pendidikan tu, dan kita ada buat cadangan juga sistem satu sekolah kebangsaan. Dan yang kedua, kita nak melihat bahawa semua rakyat itu mestilah patuh kepada undang-undang dan menghayati kerja itu, dan pihak kerajaan pula ataupun pihak kerajaan dapat memastikan bahawa proses undang-undang, kekuatan perjalanan undang-undang itu kuat dan kukuh. Menghukum seseorang itu dengan cara yang betul. Misalnya ada yang mempelecehkan, menghina raja, membakar bendera. Saya tengok hukuman yang diterima pun tak setimbang. Kalau dibandingkan dengan Thailand, serius. Sampai 15 tahun. Kita kena denda saja. 5,000, 2,000. Jadi saya rasa ini pun orang akan tengok Malaysia ni terlampau liberal. Jadi bila dah kata liberal dah bebas, orang kaitkan dengan liberal kebebasan seperti Eropah Barat. Jadi kita ada undang-undang, kekuatan undang-undang ini juga boleh dapat mendidik rakyat kita setia kepada negara, mempunyai kekuatan jati diri dan patriotik. Jadi bagi Prof, undang-undang selain dasar dia ada mampu menunjangi ke arah penyatuan nasional. Jadi saya mengambil juga kembali apa yang dinyatakan oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri genap setahun yang lalu, 30 Ogos 2013 di Melaka, di mana Yang Amat Berhormat Perdana Menteri menggariskan 4 unsur bagi mengekalkan kestabilan dan perpaduan di negara ini, iaitu bersikap toleransi, hormat menghormati, menjaga sensitiviti dan mempercayai antara satu sama lain. Jadi 4 unsur. Dan bila-bila masa juga Prof, kita akan terus ke Matic bersama rakan tugas saya Zul untuk kita sama-sama memahami, menghayati apa yang terkandung dalam amanat merdeka oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri seketika nanti. Dan pastinya dalam amanat merdeka ini nanti saya menjangkakan Prof, masih lagi isu perpaduan akan menjadi keutamaan, dan kita akan juga mengulas sedikit sebanyak tentang apa yang akan dikatakan oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri. Kerana dalam senarai perutusan sebelum ini, saya memahami isu perpaduan itu sentiasa diangkat sebagai satu keutamaan. Begitu juga mungkin pendapat Prof. Ya, saya setuju. Penyatu paduan kebangsaan nasional ini
adalah satu perkara yang sangat penting, asas pada gagasan negara dan menjadi hak mutlak ataupun sebagai satu penghayatan kepada setiap rakyat Malaysia. Kalau ada insya-Allah mana-mana kita pergi, kita kata bersatulah kita demi Malaysia. Ini yang kita nak. Malaysia hebat sebagainya. Ini bila ada silap sikit kita, dia cari pasal. Bila kapal terbang jatuh dan apa, dia cari silap kita dia. Jadi dia tak lihat dari segi simpati dan sebagainya. Ada bila kata ada program yang berhubung dengan masalah negara, cinta pada negara, dia macam tak kisah, macam benda-benda tak kisah. Jadi saya seronok dengan bila saya pergi beberapa luar negeri, beberapa luar negara yang sedang membangun, macam di Eropah, macam di Jerman, di Perancis. Kesetiaan cinta kepada negara itu sangat tinggi. Cinta pada bahasa, kebudayaan mereka, ilmu dan sebagainya. Tapi kita ni, kita tengok, kita cacah marbah. Kita bebas nak berbagai bahasa ke, apa ke, tak pandai bahasa Melayu pun jadilah rakyat Malaysia pun ada. Ini yang satu masalah yang serius. Kita kena lihat, pastikan bila jadi rakyat Malaysia, ikut cara undang-undang kita. Raja kita hormati. Bahasa Melayu kita kena hayati. Hak-hak setiap kaum tu kita patut hormati. Ini yang saya setuju. Penyatuan paduan harmoni akan menjadi intipati dalam. Baik Prof, jadi untuk itu kita terus sahaja ke pusat pelancongan Malaysia di Matic Jalan Ampang untuk sama-sama kita hayati amanat merdeka oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri. Kita terus ke Matic Malaysia. Terima kasih diucapkan kepada Kuala Kementerian Komunikasi dan Multimedia Malaysia. Nama saya Zulkifli Bujang, juruacara anda untuk malam ini. Dan saya Wan Syahrina. Alhamdulillah, syukur kehadrat ilahi pada tahun di mana Malaysia berat diuji dalam masa yang sangat penting untuk kita menzahirkan utuh solidariti, setinggi-tinggi puji kepada Yang Maha Pencipta. Di sini malam ini kita berhimpun untuk manifestasi kemerdekaan negara yang ke-57. Di sini malam ini sejarah tercipta. Majlis Amanat Merdeka Perdana Menteri adalah yang pertama kali diadakan dalam suasana yang lebih akrab dengan masyarakat dan Perdana Menteri akan menyampaikan amanatnya secara langsung. Di sini juga sebenarnya bukan calang-calang lokasi. Pada tahun 1948, Majlis Persekutuan Tanah Melayu mengadakan mesyuarat pertamanya di sini. Ia juga merupakan lokasi persidangan pertama Parlimen Melaya pada 1959 dijalankan. Juga pertabalan Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong pertama Tuanku Abdul Rahman Ibni Almarhum Tuanku Muhammad. Dalam signifikan pelambangannya, disinilah lahirnya sebuah cinta. Dan keberadaan kita di sini pada malam ini sebenarnya adalah pada tempat jejak-jejak para pemimpin terdahulu negara membuat keputusan penting yang mencorakkan Malaysia pada hari ini. Udara yang kita hirup pada malam ini adalah dari semangat yang sama pada helaan nafas para pemimpin terdahulu ketika mereka sama-sama memutuskan apa yang harus ditinggal sebagai legasi yang perlu dipelihara. Untuk itu, mari kita sama-sama saksikan sebuah klip video yang akan memperincikan lagi sejarah yang pernah tercatat di Dewan Tunku Abdul Rahman ini. Lahirnya sebuah cinta. Matic dipilih sebagai lokasi penyampaian amanat kerana bangunan bersejarah yang terletak di Jalan Ampang itu telah menyaksikan pelbagai peristiwa penting dalam catatan sejarah negara. Mungkin ramai yang tidak mengetahui sejarah bangunan lama yang kini telah dibaik pulih dan dijadikan pusat pelancongan negara.